Mereka sememangnya tiada tolok bandingnya. Menurut Perjanjian 49, penjejak Iban hanya bertugas selama 3 bulan di Tanah Melayu. Setelah habis tempoh tersebut, maka mereka boleh pilih untuk meneruskan perkhidmatan mereka ataupun berhenti. Daripada bilangan tersebut, 24 anggota berputus untuk meneruskan perkhidmatan, manakala 24 anggota lagi diserap ke dalam pasukan Ferret No. 4 yang dianggotai oleh tentera Gurkha dan tentera Force 136. Menjelang tahun 1952, lebih daripada 1,168 anggota Sarawak Ranger berkhidmat di Tanah Melayu sebagai Iban Tracker. Anggota-anggota daripada Sarawak Rangers mempunyai pelbagai keistimewaan dan kepakaran. Pasukan penjejak Iban Sarawak Rangers ialah kepakaran mereka di dalam taktik peperangan gerila. Maka dengan itu, selama pasukan mereka wujud dan telah melalui banyak pertempuran, hanya pada tahun 1951 barulah kali pertama adanya korban semasa perkhidmatan. Hal ini dikarenakan salah seorang daripada pasukan tersebut terkorban secara tidak sengaja semasa berperang. Mendiang Jaweng, anak Jugah yang berasal daripada Kapit, ditembak secara tidak sengaja oleh anggota yang lain ketika sedang melakukan serang hendap ke atas pengganas komunis. Pada masa itu, Mendiang disangkakan sebagai salah seorang daripada pengganas komunis. Walaupun kisah ini sedih, perkara yang membuat hal ini menarik ialah setelah beberapa tahun Sarawak Rangers berkhidmat di bumi Tanah Melayu, hanya pada tahun 1951 baru ada seorang Iban Tracker yang terkorban di dalam pertempuran. Sarawak Rangers, unit Tanah Melayu, ditubuhkan secara rasmi untuk menjaga kebajikan mereka walaupun sudah bertahun berkhidmat. Pada ketika itu, mereka masih belum diiktiraf sebagai anggota tentera sepenuhnya. Oleh itu, pada 1 Januari tahun 1953, Sarawak Rangers, unit Tanah Melayu, ditubuhkan secara rasminya dengan pegawai memerintahnya yang pertama, iaitu Lieutenant Colonel C.J. Bride. Perkara ini dilakukan setelah permuafakatan di antara Kerajaan British Borneo Utara dan pemimpin masyarakat Iban dan Kerajaan Koloni British untuk menjaga kebajikan anggota pasukan tersebut dari segi hak dan status. Beberapa tahun kemudian, iaitu pada 1 April 1960, sebuah unit di Sarawak juga ditubuhkan secara rasmi, iaitu Sarawak Rangers, unit Sarawak Borneo, dan pegawai memerintahnya iaitu Lieutenant Tomlo Anak Isa, seorang anak tempatan Sarawak dan juga salah seorang daripada Iban Tracker dari Sarawak Ranger. Kepakaran mereka di dalam perang telah menyebabkan mereka dituntut di bumi asing seperti di Brunei dan Tanah Melayu sebelum terbentuknya Malaysia. Terdapat beberapa pahlawan ini terkorban di bumi asing semasa pertempuran dan disemadikan di bumi asing satu ketika dahulu. Namun pada tahun 2011, 21 jenazah penjejak Iban telah dibawa pulang ke tanah air mereka, iaitu Sarawak. Antara penglibatan perang mereka ialah kempen mengamankan Sarawak era Brooke pada tahun 1862 sehingga tahun 1942, Perang Gerila Jepun bersama Reconnaissance Service Department RSD di Sarawak tahun 1942 sehingga tahun 1945, Darurat Melaya tahun 1948 sehingga tahun 1960 dan Sarawak 1952 sehingga 1953, Pemberontakan Brunei tahun 1962 dan Konfrontasi Indonesia Melaya tahun 1962 dan 1963. Pasukan ini dibubarkan secara rasmi pada tahun 1963 susulan penubuhan Askar Ranger Malaysia. Sarawak Rangers dibubarkan secara rasmi pada 16 September tahun 1963 susulan penubuhan Askar Ranger Malaysia yang kini digelar sebagai Regimen Ranger Diraja. Penubuhan unit baru ini susulan pengumuman dari Parlimen British House of Commons oleh Secretary of State of Commonwealth Affairs pada tahun 1963, beberapa hari sebelum Sarawak merdeka secara rasmi pada 22 Julai tahun 1963. Anggota Sarawak Rangers kemudiannya diserap menjadi batalion pertama Regimen Ranger Malaysia.
Kemudian, Batalion kedua, Regimen Ranger Malaysia terdiri daripada anak-anak tempatan Borneo Utara, iaitu Negeri Sabah, dan Batalion ketiga pula terdiri daripada anak-anak tempatan dari Tanah Melayu. Dari Sarawak Rangers inilah wujudnya Regimen Ranger Malaysia setelah penubuhan Gagasan Malaysia pada 16 September tahun 1963. Dengan cogan kata Agi Hidup Agi Ngelaban, ketumbukan ini semakin berkembang dan kini ianya mempunyai 10 batalion yang sentiasa berada di dalam kesiapsiagaan yang sangat tinggi.